Satu isu yang begitu penting, yang bukan sahaja berkenaan dengan poket, tetapi juga mengenai kesihatan rakyat dan juga hak rakyat. Ini adalah berkait dengan cukai yang akan diperkenalkan pada tahun depan. Dan saudara-saudari, ada satu tanggungjawab yang begitu penting. Ada satu tanggungjawab yang begitu penting pada hari Sabtu supaya menolak GST. Boleh? Boleh tolak GST? Tapi kalau hendak menolak GST, mesti sokong sama calon DAP. Boleh? Saya tak ada depan tapi dengar. Boleh? Saudara, apakah dan saudari, apakah itu GST? GST adalah satu cukai baru yang akan diperkenalkan. Kita akan mula pada April tahun depan, dan GST ini semua barang-barang dan perkhidmatan. Barang-barang di sini maksud barang makanan, minuman, baju. Kalau saya nak pergi beli baju ini 6% GST. Jeans 6% GST. Kasut 6% GST. Makanan 1, 2, 3 semua ada GST. Dan juga Astro ada GST. Kalau kita pergi ke hospital, saya beri satu contoh. Ini contoh perkhidmatan kesihatan. Bila kita pergi jumpa doktor, doktor cakap, okey sekarang you buat check, buat CT scan dulu first, scan first. Itu ada 6%. Selepas itu dia bawa tengok CT scan, scan itu dia cakap ini saya tak begitu jelas, buat CT scan. CT scan 6%. Selepas CT scan doktor cakap ini saya tak begitu tak faham, buat MRI. MRI pun 6%. So scan 6%, CT scan 6% cukai, MRI pun 6% cukai. Selepas itu doktor cakap, oh okey sekarang saya faham apa masalah. Dia bagi 4 jenis ubat. Ubat pertama 6% cukai. Ubat 2 6% cukai. Ubat 3 6% cukai. Ubat 4 6% cukai. Macam ini rakyat Malaysia lingkup. Betul tak betul? Betul tak betul? Itu hanya untuk kesihatan. Itu hanya untuk kesihatan. Ada isu lain. Kerajaan kata beras akan dikecualikan, tetapi itu tak langsung tak masuk akal. Langsung tak masuk akal. Tetapi saudara, saya nak tanya saudara, ini adalah negara kaya. Ini adalah negara yang begitu kaya. Mengapakah satu negara yang kaya harus implementasikan GST ini untuk menjadi beban untuk rakyat? Jadi beban untuk rakyat. Mengapa? Sebab sekarang hutang Malaysia adalah 545 bilion ringgit. 545 bilion ringgit, dan ini adalah 86% daripada KDNK ataupun GDP, dan hutang ini adalah tertinggi di Asia. Tertinggi di Asia. Soal di sini ialah mengapakah kerajaan pinjam begitu banyak wang? Soal di depan kita ialah mengapakah kerajaan barang naik ataupun Barisan Nasional. Saya ada satu nama baru untuk Barisan Nasional. Selalu kita katakan barang naik, tetapi sekarang Barisan Nasional BN itu telah menjadi beban negara. B untuk beban, N for negara. Beban negara. Betul tak betul? So kalau sesuatu orang telah menjadi beban untuk negara, apa kita buat? Kita tolak sama dia. Betul tak betul? So sekarang kita ada hutang yang tertinggi sekali di Asia. Tertinggi di Asia. Tapi mengapa mereka pinjam wang? Mengapa mereka pinjam wang? Why did they borrow the money? Kita dapat menteri beli lembu ataupun
Suami menteri beli lembu, tetapi itu lembu terus mati, lingkup. Firma lingkup. Siapa bayar balik? Rakyat. So apa kita dapati ialah kerajaan pinjam wang dan siapa yang dimangsakan? Rakyat dimangsakan. Orang kaya dapat lebih wang, orang miskin dapat apa? Dapat apa pun tak dapat. Orang kaya menjadi lebih kaya dan beban mereka sekarang ditanggung oleh rakyat. Beban orang kaya, beban Barisan Nasional sekarang telah menjadi beban rakyat. Oleh kerana itu saya minta saudara-saudari datang keluar ramai-ramai pada hari Sabtu ini 31 hari bulan Mei dan sokong calon DAP saudari Diana dan tolak UMNO Barisan Nasional termasuk dengan gerakan. Boleh? Boleh? Saya dengar boleh? Saudara, saya ingin memberi satu pandangan lagi berkait dengan isu kesihatan. Ini GST. Ini betul-betul berlaku di Selangor. Ini betul laku. Ini adalah seorang wanita Cina yang telah kahwin, 3 orang anak dan juga seorang suami. Beliau telah pergi periksa doktor. Doktor mengatakan bahawa dia ada kanser. Dia ada kanser, breast cancer ataupun bara payudara, breast cancer. Dan jangan lupa di Malaysia sekarang 1 daripada 19 wanita ada cancer of the breast. 1 daripada 19 wanita, 1 in 19 women today in Malaysia ada bara payudara, ada breast cancer. So beliau pergi periksa dekat hospital. Hospital cakap sama dia, okay, you buat kemoterapi. Kemoterapi itu untuk 18 cycle. 18 cycle adalah RM136,000. RM136,000. Dia kata saya tak ada wang. Dia cakap saya tak ada wang. Macam mana saya nak dapat pinjam atau dapat RM136,000? So kawan-kawan dia cakap, you jual lah punya rumah. Dia kata kalau saya jual rumah, mana saya punya anak mau tinggal? Mana saya punya suami mau tinggal? Tapi saudara, selepas 4 bulan beliau telah meninggal dunia oleh kerana tidak ada wang untuk sembuhkan isu kanser. Dan saudara, kita jangan lupa 1 daripada 19 wanita di Malaysia akan menghidap bara kanser payudara. So you tengok semua wanita di sini, tanggungjawab saudari di sini ialah keluar pada Mei 31 dan tolak kerajaan yang telah membebankan negara dan juga sekarang membebankan rakyat. Boleh tolak Barisan Nasional UMNO? Boleh? Boleh tolak gerakan? Boleh? Gerakan itu mungkin ada orang baik, tetapi UMNO busuk, betul? So saudara, ini isu GST bukan isu main-main. Ini GST bukan main-main menyahal. Ini has a personal impact on our lives. Dengan GST RM136,000 untuk wanita membuat kemoterapi sekarang akan melambung kepada RM200,000. Mana tahu. So oleh kerana itu kita ada tanggungjawab. Kita ada satu tanggungjawab untuk tolak GST dan walaupun kita telah kalah di parlimen. Di parlimen Dewan Rakyat kita telah kalah. Di Dewan Negara kita pun telah kalah sebab Barisan Nasional ada lebih orang. Tetapi sekarang kita di medan orang ramai, di Dewan orang ramai, dan tanggungjawab orang ramai ialah untuk menentukan hak untuk kesihatan, hak untuk kehidupan yang kualiti yang bagus. Oleh kerana itu kita tolak Barisan
tanah sosial? UMNO. Boleh kita boleh? Boleh kita boleh? Saudara, GST ini bukan main-main punya hal. Orang kaya pinjam wang, siapa yang bayar balik? Saudara dan saudari. Orang miskin jatuh sakit, barak, siapa yang tolong? Tak ada orang nak tolong. Tak ada orang nak tolong. So kita ada tugas yang penting. Kita keluar sama-sama pada hari 13 hari bulan Mei untuk tolak UMNO bersama.